Tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kepimpinan beliau yang amat luar biasa. Sejak belakangan ini, selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, banyak saja tangkapan demi tangkapan, kehebatan pendedahan yang luar biasa yang mungkin tak pernah dibuat oleh sesiapa sebelum ini. Nyatalah Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang memang akan menjadi ditakuti oleh sesiapapun, termasuk musuh-musuh politik beliau sendiri, bahkan para penjenayah yang ada di Malaysia, khususnya para pemberi rasuah, pemakan rasuah, juga para penjenayah yang lain. Hari ini disahkan, polis mendedahkan satu lagi kejutan besar kepada rakyat Malaysia, yang mana kita tak pernah jangka bahawa Datuk ini, gelaran berdatuk ini, seorang yang berpangkat besar pula melakukan jenayah yang bukan calang-calang. Jenayahnya luar biasa, jenayahnya amat besar sekali. Ianya berkaitan dengan sindiket dada. Hari ini polis melalui timbalan Ketua Polis Negara sudah mengumumkan Ketua Sindiket Dadah bergelar Datuk ditahan di Sabah. Bayangkan saudara-saudara sekalian, seorang yang bergelar Datuk, Ketua Sindiket Dadah. Rupa-rupanya ramai sekarang ini yang tak boleh lagi dipandang dengan sebelah mata. Jangan disangka Datuk itu adalah orang yang baik. Rupa-rupanya menjadi Ketua Sindiket Dadah. Bukan semua, tapi ada 2, 3 orang, 4 orang bergelar Datuk, bergelar Tan Sri, bergelar Datuk Sri, melakukan jenayah yang bukan calang-calang besarnya. Kita berharap tanpa mengira pangkat, tanpa mengira darjat, tanpa mengira siapakah mereka, apabila melakukan kesalahan tidak akan dilindungi sama sekali. Mereka sama dengan rakyat Malaysia yang lain di sisi undang-undang. Ini satu teladan yang memang buruk, memang memburukkan, bahkan ianya boleh disebut kerana nila setitik susu sebelanga rusak. Kerana seorang melakukan jenayah, semua yang bergelar datuk dilihat sebagai seakan-akan berdosa bersama. Apabila Ketua Sindiket Dadah bergelar Datuk ditahan di Sabah, wah ini hebat di negeri kami. Rupa-rupanya Ketua Sindiket Dadah ini bukan orang-orang biasa, tetapi orang yang mempunyai gelaran Datuk. Yang hairannya, bagaimana dia boleh melakukan perkara itu. Ketua Sindiket Dadah bergelar Datuk. Antara 10 lelaki ditahan di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah terbesar di negeri ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, kesemua suspek yang berumur lingkungan 36 tahun hingga 48 tahun itu ditahan semalam dalam operasi khas pada jam 2.30 pagi. Ayub berkata operasi itu melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Eastern Sabah Security Command atau ESCOM. Dalam operasi itu, beberapa serbuan telah dijalankan secara serentak di sekitar Kota Kinabalu dan pantai timur Sabah, melibatkan daerah Tawau dan Sempurna. Sindiket itu dipercayai terlibat secara aktif dalam kegiatan pengedaran dadah jenis sabu sejak tahun 2015. Katanya dalam sidang media khas di Bukit Aman, Kuala Lumpur hari ini. Ayub Khan berkata hasil risikan mendapati sindiket itu adalah yang terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran tempatan dan antarabangsa. Modus operasi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah sabu dari negara jiran untuk diseludup ke pasaran di seluruh Sabah, terutamanya di pantai timur Sabah selain Filipina dan Indonesia katanya. Menurutnya lagi, dadah berkenan dibawa ke Sabah menggunakan keldai dadah melalui syarikat penerbangan komersial serta kiriman kargo laut dan disimpan di Sabah sebelum diagihkan kepada pengedar sindiket sebelum diseludup kepada pembeli di Indonesia dan
Filipina. Ayub Khan berkata, dalam operasi ini polis tidak merantas sebarang dadah dan menyita aset kerana siasatan kes berkenan masih berjalan. Selain itu, siasatan awal mendapati ahli sindiket ini memiliki berbagai aset seperti kenderaan-kenderaan mewah, banglo, dan 12 syarikat perniagaan dalam bidang pelancongan, pembinaan, petrokimia, serta pembuatan serta rangkaian restoran, katanya. Ayub Khan berkata ketua sindiket turut dikesan memainkan peranan sebagai penaung NGO bagi melindungi aktiviti haram. Menurutnya, suspek sama sebelum ini pernah dikenakan tindakan di bawah Section 3 dalam golongan 1 Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan 1985. 9 lagi suspek antaranya berperanan sebagai pembantu pribadi, keldai dadah, penganggur, dan transporter. Katanya sambil menambah, siasatan kes itu juga menjurus kepada usaha merampas hasil daripada kegiatan haram yang dimiliki oleh ahli-ahli sindiket. Katanya siasatan dijalankan di bawah peruntukan Section 130V Kanun Keseksaan Kesalahan Jenayah, dan prosedur pula adalah di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah Khas 2012 SOSMA. Siasatan di bawah SOSMA adalah bagi membolehkan pembenterasan kegiatan jenayah berkaitan sindiket secara menyeluruh, katanya lagi. Ayub Khan berkata siasatan juga senang dijalankan di bawah akta pencegahan penggubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLA TFPUAA 2001. Polis turut menyiasat penglibatan sindiket dalam aktiviti penyeludupan kontraban serta barangan bersubsidi dari Malaysia ke Indonesia dan Filipina, katanya. Saudara-saudara sekalian, ini memang betul-betul mengejutkan kita. Harapkan pagar-pagar makan padi. Diingatkan sudah bergelar datuk, dapat menunjukkan teladan yang baik, dapat membantu masyarakat, dapat membangun Malaysia. Tetapi rupa-rupanya bukan semua datuk seperti itu. Ada datuk yang dilaporkan ini ditahan di Sabah kerana ketua sindiket dadah. Jadi ini bukan membangun Malaysia, tapi ini menghancurkan Malaysia, menghancurkan rakyat Malaysia. Dan sepatutnya dan sesungguhnya dan sewajarnya penjahat seperti ini patut disiasat, dan kalau ada bukti dan kala perlu dipenjarakan seberat-beratnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cinta Malaysia ku. Bye-bye.